الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وولاه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Hadis 580. Wa an Sahl bin Abi Hathmah radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum faqudhu wada'u sulus wa illam tada'u sulus fada'u rubu rawahul khamsah illa ibn Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Daripada Sahal bin Abi Hathmah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami apabila kamu mentaksir, maka ambillah harta mereka dan tinggallah 1/3. Jika kamu tidak meninggalkannya 1/3, maka tinggalkan 1/4. Riwayat Al-Khamsah kecuali Ibnu Majah. Bila dia sebut hadis riwayat Al-Khamsah, Khamsah maknanya 5. Siapa dia 5 tu? 5 tu ialah Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. 4. Capus lagi Imam Ahmad. Tapi dia kata 5 ni kecuali buat Ibnu Majah. Tengok 4 lah. Apa tak? Ingat ya? Asal tadi Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Buat Ibnu Majah. Bila buat Ibnu Majah, tinggallah Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Jadi hadis ni sebutnya lagu mana dia Nabi beri perintah kepada Sahal bin Abi Hathmah. Sahal ni ialah amil zakat. Dia ikuti zakat kok kapung, daripada rumah ke rumah. Sebagaimana kita belajar dulu, zakat ni sebenarnya bukan orang yang mengeluarkan zakat pergi bayar. Sebagaimana kita tengok hari ni, kalau mengikut sunnah yang betul, pemungut zakat dia kena ikuti. Nah, situ dia kena ikuti. Kalau di tempat orang nego, pergi di gedung dia. Kalau orang tu pergi kambing lembu, kena pergi di tempat kambing tu. Orang yang memungut zakat tu kena heret buat kelip, bukan dia buat gida. Ini bagi zakat yang dipungut oleh pemerintah. Pemerintah ni dia boleh pungut zakat, walaupun hukumnya orang ni boleh buat tubik sendiri zakat. Tapi pemerintah kerana dia nak jaga maslahah, nak jaga kebajikan rakyat, maka dia boleh buat undang-undang di mana rakyat kena keluar ke dia supaya zakat teruslah ni. Majlis ambil tu pasal apa? Ada hukum dia. Hukum dia sebagai pemerintah, dia berhak pungut. Faham situ dulu dah? Baik. Jadi Sahal ni adalah seorang amil yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi pungut zakat. Kita nak tengok hukum sini, Rasulullah pesan ke Sahal tu, bila mu ambil zakat orang, jangan ambil perhabis. Kena tinggal 1/3 ataupun 1/4. Jadi majlis agama ni zakat terah lah, bukan zakat tu. Zakat terah ni dia ambil 2/3. Tidak 2/3 kan ni? Mana kalau orang 3 orang dia ambil 2. Kalau ni orang dia ambil 4. Ingat lagi tak? Jadi kita boleh beri jawapan kalau orang tanya, nah mari mana
dalil mari mana, ya majlis agama tu ambil terusnya. Kalau orang ni orang, dia ambil 4. Kalau 3 orang, dia ambil 2. Kalau 9 orang, dia ambil ni dah. Ambil mana hukum tu? Hukum ni lah. Nabi kata jangan ambil semua, tinggallah 1/3. Dan pemerintah Amin, dia mempunyai kuasa dari segi syarak, diberi kuasa kepada pemerintah untuk memungut zakat. Betul tak? Sebab apa? Bila dia pungut zakat supaya dia agih kepada rakyat lain yang memerlukan. Itu terletak kepada pemerintah lah untuk melakukan keadilan masa dia mengagihkan zakat. Kalau dia bagi tak adil, dosa naik ke dia. Situ dulu dah. Jadi kita faham sini, sahal ni dipesan oleh Nabi masa menunggu kutip zakat, jangan ambil berhabis. Ambil 2/3, tinggal ketuan dia 1/3. Kalau nak ambil sikit lagi pun tinggal juga 1/4. Itu kita boleh faham dah hadis ni dah. Okey. Kemudian kita baca pula hadis 581. Wa an Attab ibni Usayd radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukhrasal 'inab kama yukhrasul naql wa tu'khadha zakatuhu zabiban, rawahu al-khamsah wa fihi al-inqita'. Daripada Attab bin Usayd radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar anggur ditaksirkan sebagaimana khurma dan zakatnya diambil dalam bentuk zabib. Zabib ni orang Melayu kita panggil kismih, iaitu anggur yang telah dikeringkan. Jadi hadis ni pula Rasulullah katanya Attab bin Usayd ni, dia kata Rasulullah perintahkan dia supaya anggur tu ditaksirkan sebagaimana kurma, sipi tular dengan kurma, tetapi zakatnya tu diambil dalam bentuk zabib. Tak boleh keluar zakat ketika anggur duduk tengah masuk. Kena kering dulu, sebab syarat buah-buahan atau biji-bijian kena keluar zakat apabila 2 perkara. Yang pertama, makanan yang mengenyangkan. Yang kedua, boleh simpan lama. Kalau zabib itu dalam bentuk kita beli, kita panggil anggur, dah. Buah anggur ni dia tak tahan lama. Kita pergi beli di supermarket, kalau tak buah dalam peti sejuk, esok tak boleh makan dah. Lepas tu hak mana kena waktu ambil zakatnya? Hak kering. Supaya juga buah taman, hak rutok. Rutok ni hak dengan takar-takar. Kayak kita beli dalam bulan puasa ada orang jual hak mahal sikit tu. Betul tak? Tidak mahal, mahal tu ke? Cikgu rasa mana mahal? Hak dia kering, tak ada sen ni kalau pergi kat kedai Kota Baru lah. Kalau hak kering dengan takar, mahal takar tak? Baik. Hak takar tu tak kena keluar zakat sebab tak tahan lama. Dia kering dulu. Supaya orang buat klik Mekah tu boleh tahan bertahun-tahun, maka hak tu lah barulah diwajibkan keluar zakat. Jadi 2 hadis ni kita nak bincang sini dah. 580 dengan 581. Kedua-dua hadis ini mengandungi penjelasan hukum pentaksiran zakat tanaman, iaitu buah-buahan dan biji-bijian. Kita belajar dulu. Dalam hadis ini sebut tamar, sebut zabib, sebut gandum. Dan macam mana padi itu kena zakat juga, sedangkan Nabi tidak sebut. Di sinilah dalam hukum fiqh kita dipanggil hukum qiyas. Qiyas dah. Ka ya qaf, ya alif sin. Qiyas. Qiyas ni apa dia? Qiyas ni ambil hukum yang ada dengan Nabi, kita cuba sesuaikan dengan benda yang ada di kita. Apa dia? Padi. Padi ni kita kias. Orang panggil kias ni. Kias ni maknanya kita samakan hukum. Kita padi ni, beras ni, kita kias dengan buah tamar. Kita kias dengan buah zabib. Kita kias dengan gandum. Pasal apa?
Sebab di Malaysia kita orang Melayu ni bukan makanan yang mengenyangkan buah zabit dengan gandum dengan apa lagi, dengan buah tamar. Orang Melayu kita, perut orang Melayu kita tak kenyang duga kalau makan hak tu dah. Tak tahu takut siapa dia boleh. Ada orang Melayu kita perut dengan buah tamar. Cikgu rasa ada apa? Tak je dengar. Tak je dengar lagi dah. Jadi oleh kerana tu, beras ni boleh kita kiyah dengan buah tamar. Dia syarat kita kiyah ni dia panggil illah yang sama. Gapo makna illah? Sebab, kerana yang sama. Lagu mana kerana yang sama? Buah tamar, buah zabit dengan gandum itu kena keluar zakat. Kerana apa? Kerana mengenyangkan dan kerana tahan lama. Faham tak? Ambil dua bukti tu. Syarat nak keluar zakat kena mengenyangkan dan tahan lama. Kalau mengenyang saja tak tahan lama, tak keluar zakat juga. Makan buah timun Cina kenyang juga, tapi tak kena keluar zakat sebab buah timun Cina tak tahan lama. Faham tak? Baik. Jadi beras ni kita boleh kiyah. Kita kiyah ni kita samakan hukum dengan gandum, dengan buah tamar, dengan zabit, sebab ada dua perkara di beras. Kerana yang sama, illah yang sama. Gapo tadi illah tadi? Kerana, sebab ngenyeh tu duduk di beras, sebab tahan lama pun duduk di beras. Oleh kerana tu beras ni boleh kita kiyah kepada buah tamar dengan gandum dengan buah zabit. Boleh faham ada makna kiyah? Tu boleh panggil kiyah. Okey. Jadi benda lagu ni lah orang panggil hukum dia boleh kiyah. Okey. Jadi dia sebut di sini buah-buahan dan biji-bijian ni kena dua syarat tu barulah kena keluar zakat. Hukum taksir. Oleh sebab tanaman berbeza dengan haiwan ternak, sama-sama kena keluar zakat. Pero menatang, lembu kubah, kambing biri, unta kena keluar zakat. Harta pula emas perak kena keluar zakat. Tanaman pun kena keluar zakat. Tapi dia sipi yang tak serupa. Sipi berlainan. Gapo dia sipi berlainan tu? Mah perak haiwan ni kena ada cukup tahun. Dia panggil haul. Cukup setahun baru keluar zakat. Ada pun biji-bijian, buah-buahan tadi, dia tak pakai haul. Tuai saja kena keluar zakat. Bukan kata kena tunggu setahun lah, taruh padi baru keluar zakat. Kena keluar zakat sekali itu saja. Boleh nampak situ tak? Sebaliknya zakat buah-buahan dan biji-bijian hendaklah dikeluarkan pada hari tanaman itu dituai atau dikutik hasilnya. Kutik hasil kena keluar lalu. Tidak kata cukup setahun. Ada pun kambing biri tu, kita pera dia tu cukup setahun. 40 ekor kambing tu cukup setahun baru kena keluar zakat. Okey. Ni dalil dia. Dalil yang mengatakan bahawa buah-buahan, biji-bijian macam padi tadi dia tak pakai haul. Haul ni tahun, setahun. Dalilnya ialah ini ayat ni. Kulu min samarihi idza asmar wa atu haqqahu yawma hasadih. Dan makanlah hasil buahnya. Tuhan kata dah mu tanam gapo-gapo buah boleh makan dah. Kalau orang Arab tempat Nabi mula dia tanam buah tamar, tanam buah anggur, tanam gandum. Maka bila dia buah, makanlah. Tuhan beri makan. Makan ni atas dunia ni, kaedah dianya bagi mazhab Syafi'i kita, semua makan ni boleh dimakan kecuali ada dalil yang melarang. Ingat. Hak kita jumpa atas muka bumi nak makan gapo makanlah. Kecuali bila dia royak hak ni tak boleh, hak ni tak boleh.
Faham tak? Jumpa buah kayu, boleh nak makan, makanlah nak makan. Kecuali kalau buah kayu tu hak mabuk. Daun ketung tak boleh. Tak. Ambil pucuk terai, buat ulang boleh. Pucuk meding ambil boleh bakar. Tapi kalau ambil daun ketung tak boleh, pasal memabukkan. Hak Nabi tidak royak, hak tak ada larangan Quran hadis, lah nak ambil hak mana-mana. Itu sebab itulah Imam Syafi'i kita dia guna kaedah tadi. Al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadullad dalil ala tahrim. Semua benda ni dia kata halal. Setiap benda adalah halal hatta sehingga yadullad dalil ala tahrim, mari dalil yang menunjukkan haram. Minumlah nak minum gapo-gapo pun. Air tebu, air nyo, proses kat mana-mana pun boleh berlaku. Tak. Air teh, air kopi. Tapi aruk tak boleh minum. Jadi aruk tak boleh sebab apa? Aruk tu ada larang. Air Nescafe tak ada larang. Air nyo tak ada larang. Air tebu tak ada larang. Baik. Jumpa makan ni menatang pula. Makanlah nak makan gapo, arnak pun nak makan. Tak. Landok. Landok boleh makan tak? Makan boleh makan belakang. Tapi dia royak babi dengan anjing tak boleh. Lepas tu dia ada mari hadis pula menatih hak jenis beracun. Jadi ada hak dia tak buri tu baru tak boleh makan. Apa yang situ dah? Jadi lagu itulah dia. Ada pun mazhab Hanafi dia balik hukum tu. Dia payah sikit makan puak-puak dia, speak sikit pada kita. Kalau Imam Syafi'i tak ada, bermula semua benda adalah halal kecuali bila mari dalil royak haram baru tak boleh makan. Ada pun mazhab Hanafi dia balik hak tadi, dia kata al aslu fil asya'i tahrim hatta yadullad dalil alal ibahah. Setiap benda ini adalah haram, tak boleh makan kecuali mari dalil yang mengatakan boleh baru boleh. Jadi dia dalam lauk ikan saja dia makan. Sebab ikan tu ada dalam hadis, ada dalam Quran. Ketan dia tak makan, soto dia tak makan, udang dia tak makan. Itu mazhab Hanafi. Sebab tak ada dalil, tak ada hadis yang royak boleh makan. Dia ambil boleh saja. Jadi speedlah bagi makan. Jadi kalau kita nak sedap makan, kita sayang dengan orang mazhab Hanafi. Masuk restoran kita order ketan, mitok soto, mitok lobster ke apa, kita seorang je makan. Bapa dia mau tak makan, mazhab kita tak boleh, kau ni air ikan saja. Sedap adik kita kan. Situ. Halal. Al-aslu fil asya'i tahrim. Asal benda ni haram dia kata. Kita Hanafi ini asal benda ni haram. Dia terbalik. Bila Tuhan mari larang, Nabi mari larang, baru tak boleh makan. Dia dah semua benda atas dunia ni tak boleh makan. Bila Nabi kata boleh, Tuhan kata boleh, baru boleh makan. Baik, itu bahagian benda makan ni, benda makan. Dalam ibadat, ni semayang, zikir, benda sebut ibadat, doa, zikir, semayang, selawat, orang panggil ibadat. Serupa dengan Imam Hanafi. Itu semua mazhab. Kaedah dia al-aslu fil ibadah at-tahrim illa ma syara Allah wa rasuluhu. Setiap ibadat ini haram. Nak sembahyang haram. Nak puasa haram. Nak wirid haram. Nak selawat haram. Ingat dah? Okey. Illa ma syara Allah wa rasuluhu, kecuali ditunjuk syarat oleh Allah dan Rasul. Kita berasa aku nak semayang cara kita. Kita reka sendiri semayang. Kebir cara kita, rokok cara kita. Tapi kita niat. Kita nak ibadat kepada Tuhan. Haram. Nak buat ibadat ke mana? Nanti Nabi tunjuk. Kalau kita buat juga, ni lah jadi bid'ah. Kita nak selawat.
Tak boleh kita kata aku nak rekod sendiri selawat. Pasal selawat tu ibadat. Asal sesuatu ibadat tu haram nak buat sendiri. Kecuali Nabi mari tunjuk. Kalau mu nak selawat, mu selawat lagu ni. Faham tu? Benar tak? Sebab apa? Sahabat tanya Nabi. Bila ayat Quran kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa selawat kepada Nabi. Bukan wahai orang beriman lagi, start mula innallah, sesungguhnya Allah dan malaikat sentiasa berselawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, selawat dan salamlah kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Nampak tak? Bila ayat ni turun, perintah kepada kita, orang beriman ni kena selawat. Sahabat walaupun dia orang Arab, dia kata tak apalah, dia Nabi suruh selawat, kita rekod lah selawatnya dah. Salatan salam, muka dia orang Arab, dia boleh terekod dah. Tapi dah sahabat tanya, bila turun ayat ni, dia kata, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Lagu mana aku nak selawat kamu? Tuhan suruh selawat. Acu royak nak selawat lagu mana? Nabi pun ajar selawat lagu ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala subuh. Kita duk baca sebelum nak wisalan dalam tahiyat akhir. Faham? Lepas pada tu kalau tak sifat panjang, ambillah kepala saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka sahabat pun buat lagi tu. Selawat lah supaya tu. Bila lama, mari orang hak kedian ni, dia pun berasa nak rekod selawat lagu lain. Nampak tak? Tubiklah selawat syifa, selawat nariyah, selawat tafjiriyah. Tak? Jadi kalau tanya mari mana, kita rekod sendiri. Boleh dalam mimpi. Nabi ajar ke? Nabi tak ajar. Jadi kita klik kepada hukum asalnya, barang ibadat ni tak boleh nak rekod. Jadi nak royak sini tak sedut selawat lagu lain dengan dalam TV. Allahumma salli ala Muhammad. Gitu tadi. Tibbil qulubi wa dawaiha. Aja dengar dia yang kata. Dia panggil selawat syifa. Tu selawat rekod. Bila kita selawat, itulah dia panggil bid'ah. Tapi sebab sedap. Orang kita ni sedap. Apa sedap? Wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Nabi ajar ke tak? Dah. Lepas tu, buat kita rekod. Jadi hak rekod ni hak salah. Sebab setiap ibadat tidak boleh dibuat kecuali Nabi mari ajar pegang molek buat kita. Tak sedut dengar. Buat-buat duduk royak. Munah kita. Kita nak jumpa dengan Nabi esok, kita nak jawab lagu mana? Mu selawat kat aku? Selawat. Acu dengar, acu mau baca. Mu belajar mari mana? Dengar dari TV. Aku ajar kau tak? Tak. Apa mu tak pahala dengan TV kan? Letih kita dah. Tapi tak boleh menyemarah dia orang. Mungkin dia sedap. Bapa ke dia nya benda baik dia kata. Bapa ke dia benda baik. Salah ke dia kata benda baik? Kita kata salah. Bapa tu saja benda baik nak buat. Nak tanya benda baik. Di Mekah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Tu memang dia sunat. Balik kita duduk masa dia Arafah nak masuk, lepas pada kita ihram kan, duduk di tanah yang nak masuk nak buat umrah tu, disunatkan kita talbiyah. Kau dengar tu? Labbaik Allahumma labbaik. Comel. Apa dia? Tu nak tanya saat ni. Dah benda tu baik. Bapa klik ke Malaysia lepas mari asal labbaik Allahumma labbaik. Bapa tak baca. Tak boleh tak baca. Bapa tak boleh benda baik.
Pasal nak jawab tadi, bila kita larang ke dia buat benda tak boleh, Nabi tak ajar buat lagi. Buat apa ke dia benda baik? Oh, kalau benda baik, talbiyah juga klik di rumah. Mana? Kita duduk nak zikir, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Buat apa tu? Bawa klik Mekah. Benda baik kan? Orang tak buat, tik pergi Mekah jaga buat apa ke dia benda baik, jawab klik ke dia. Kalau atas sipi benda baik, nampak tak? Jadi kita kena tahu batas tara buat ibadat ni tak boleh pakai kepala otak kita. Kena pakai buah Nabi. Betul tak? Situ dia. Tu jalan jauh dah. Jadi nak royak seandainya ni benda ni kena keluar zakat, gapo semua sekali ni dia bersandar kepada tunjuk ajar Nabi. Okey. Jadi dalam ayat Quran ni dia kata keluarlah zakat apabila hari tuai. Kutik tu kena keluar zakat lagi. Kita nak baca ni. Hal ini bermakna jika hasil tanaman telah dituai atau dipetik lalu buah anggur mengering menjadi kismis. Kita Melayu panggil kismis, bahasa Arabnya dia panggil zabib. Orang Kelantan kita ili dulu lagi. Orang Kelantan kita tak panggil kismis, dia panggil buah zabib. Ili kita pada orang luar. Haji tanya orang luar, buah zabib dia tak kerti. Oh zabib, mari buah zabib boleh setengah kilo. Gapo dia kata buah zabib? Kismis. Oh, kismis. Orang Kelantan. Jadi buah zabib. Tidak orang Kelantan. Bahasa Arabnya zabib. Nampak tak? Orang Kelantan ni ili tahu. Kita ke depan pada orang lain. Ada orang kata orang putih ngaji dengan kita. Orang putih tu kan kambing tu kan dia tak reti gapo dia nak sebut menatang kambing. Dia mari belajar di Kelantan. Tu cerita wak lolok ni. Dia tengok orang Kelantan tu duduk elok kambing dia kata guk. So masuk dia guk. Oh dia kata orang panggil guk dia kata. Sebab orang putih panggil guk kambing. Mana cikgu rasa. Situ dah. Biji padi lah kena kering dulu. Dibersihkan daripada jeraming dan selainnya, maka itulah waktu diwajibkan pembayaran zakat. Namun jika tanaman buah-buahan dan biji-bijian sudah menampakkan hasil, iaitu sudah ada sebahagian biji yang sudah mengerah dan sebahagian buah yang sudah masak, bererti tanaman tersebut perlu dikeluarkan zakat jika mencapai nisab. Gini misalnya dalam hak kita tanam tu, tapi padi dia sekali dah. Ni orang buah tamal lah ni. Separuh tu masak dah, kering dah. Nak nanti kau lain tu tak masak lagi. Ada kalau sekiranya kita kutik-kutik hak masak dah tu boleh keluar zakat dah, kena kutik dah tu. Tidak nanti kau kutik sekali. Kalau cukup nisab dia. Hal ini bererti pada tanaman tersebut terdapat bahagian orang lain iaitu hak asnah, maka wajib dikeluarkan zakat. Dia kena ingat gini, zakat-zakat ni bukan hak kita dah. Padi kita 400 gatang tu kan hak orang dah tu 40 gatang. Dah? Jangan bukan hak kita tu. Sekiranya dia menjual tanahnya, ni ukur ya. Bersama-sama tanamannya sebelum waktu wajibnya zakat. Tak dia masuk padi. Dia jual tanah. Hukum lagi mana? Maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat, dan yang wajib mengeluarkan zakat ialah pembelinya. Tu yang tanah hak baru kena waktu ambil zakat. Gak kita berfikir lagu tu dah. Pasal apa? Sebabnya dia boleh peri dah. Tak payah susah lelah. Tani dia boleh padi. Janganlah pula bila kita beli tanah orang, padi tak masuk lagi. Bila masuk tu kan, pergi minta piti balik dengan dia. Apa? Kena keluar zakat masa demo nan ni. Tak, dia kira orang tuan tanah hak baru. Ingat dah. Kalau ada orang tanya, siapa dia kena wajib untuk zakat? Duduk atas kepala orang hak baru beli, pemilik baru tanah tu. Boleh faham tak? Apabila pemilik tanaman itu meninggal dunia sebelum waktu wajibnya zakat, maka zakat tidak diwajibkan ke atasnya, sebaliknya diwajibkan atas warisnya yang mewarisi tanaman tersebut. Orang hak baru mati dah tuan dia tanah tu jatuh saka ke dia, maka dia kena waktu ambil zakat.
Mungkin timbul persoalan cara mengetahui sesuatu hasil tanaman yang belum dituai atau dipetik hasilnya telah mencapai nisab. Lagu mana nak buat? Kedua-dua hadis tersebut menjelaskan persoalan ini. Sesuatu hasil tanaman yang belum dituai atau dipetik hasilnya boleh diketahui nisabnya melalui taksiran yang dilakukan oleh ahlinya. Kita boleh taksir. Tengok daripada pohon ni kena cari ahli dia lah. Tapi ni cerita ni tak ada dalam padi belakang ni. Sebab dia sekaligus kan. Mereka yang ahli mampu mentaksikan nisab hasil tanaman. Oleh itu memadai untuk mengetahui nisab zakat tanaman dengan membuat taksiran oleh orang yang ahli dalam bidang taksir. Dia tengok tu dia boleh taksir. Tengok buah tamar, tengok buah anggur tu dia boleh taksir. Seterusnya dinilai kadar zakatnya menurut kadar yang ditetapkan oleh syarak sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini. Syarak kita 1/10 dah zakat. Selain itu hadis tersebut juga mengajukan kepada amil zakat ketika mengutip zakat agar tidak mengutip kadar zakat keseluruhannya, sebaliknya hendaklah ditinggalkan 1/3 atau 1/4 daripada kadar zakat pemiliknya. Ni pihak kerajaan ni, pihak amil ni bila nak ikuti zakat jangan ambil semua. Supaya teruslah ni dia buat ni. Berapa orang duduk atas rumah lah ni? Dia kata 12 orang. Jangan minta 12 orang. Ambil berapa? Ambil 9. Tak? Tidak 12 9 tak? Kau berapa? 2/3. Hal ini bertujuan bapa dia tak sewi ambil habis tu, tinggal ketuan dia nya, nak memberi ruang kepada pemilik tanaman tu mengadilkan sebahagian daripada zakat tanamannya kepada kaum kerabat. Dia pun ada jiran, ada waris-waris dia dah. Kalau majlis mari ambil tak ambil. Tinggallah kita kata. Kita nak bagi pula orang miskin jiran kita, keluarga kita, ia dikira layak menerima zakat. Kuasa menentukan kadar yang harus ditinggalkan kepada pemiliknya terletak kepada amil zakat selain bergantung kepada maslahah. Kajian ni dia ada kuasa. Dia tengok kepada apa makna maslahah, kebaikan bagi semua pihak. Di samping itu hadis ini juga menunjukkan bahawa zakat tanaman hendaklah diambil daripada hasil tanaman yang sudah dikeringkan. Hak kering kena keluar zakat, hak basah tak kena keluar zakat. Misalnya anggur yang telah dikeringkan menjadi zabib ataupun kismis. Begitu juga dengan buah tamar hendaklah diambil daripadanya setelah dikeringkan. Kalau kita tengok ni buah zabib hak lagu ni tak boleh waktu ambil zakat lagu ni. Wi kat orang hak ni enggak buruk dah esok ni. Tak? Walaupun mahal hak ni. Nak kena tukar jadi gini dulu. Ni. Hak ni kena waktu ambil zakat ni. Apa cikgu rasa ni? Buah zabib. Buah zabib tu buah anggur. Orang Kelantan kita dia panggil zabib belaka tak? Beli buah zabib sekali, hak ni buah zabib, hak ni buah zabib. Zabib kering, zabib basah. Betul tak? Kalau buah tamar, ni rotok dia panggil. Patah timur ada ni. Acu beli sedap ni. Mahal sikit. Ni, ada seumur dua rumah ni. Sedap. Ni, ada di Patah Timur pasal. Oh, sedap semua. Nampak ni? Rotok. Masa ni tak kena waktu bit zakat lagi. Bila waktu bit? Jadi lagu ni. Baru waktu bit zakat. Sebab dua-dua adik kane tu tahan lama. Boleh tahu bertahu. Hadis 582. Panjang hari ni. Kita baca hadis saja. Apa minit ke? Seminit. Tak ada nak hurah ni. Baik. Kita baca dulu untuk buat apa? Untuk bincang apa ni minggu depan. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma anna imra'atan atatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatul laha wa fi yadi ibnatiha miskatan min dhahab faqala laha atu'tina zakat hadha qala la qala ayasurruki an yusawwiruki Allah bihima yawmal qiyamah suwaraini min narin fa'alqathuma rawahu salasah wa isnaduhu qawiy. Daripada Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, daripada bapaknya radhiyallahu anhu, daripada datuknya radhiyallahu anhu, katanya bahawasanya ada seorang perempuan
datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anak perempuannya. Ada orang tino bawa anak tino dia. Sedang di tangan anak perempuannya terdapat 2 gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu telah mengeluarkan zakat daripadanya? Ini kita nak bincang ni. Sebab kita bincang baru ni nya, asalkan nama pakaian tak kena zakat dah. Ni mungkin ni. Kita buka dulu perbincangan untuk minggu depan. Berapa mari hadis lagu ni pula? Hak duk lengi Nabi tanya, adakah kamu mengeluarkan zakat? Beliau menjawab, orang tino kata, tak. Nabi bersabda, adakah kamu ingin Allah SWT memagari diri kamu dengan 2 pagar daripada api neraka? Berat juga lah. Pada hari kiamat, lalu beliau mencampurkan kedua-dua gelangnya. Tapi jangan pakai hukum ni lagi, kita nak bincang depan ni. Pasal bercanggah dengan hak baru ni, gelang, cicing, kalau jadi pakaian, tak kena ukar zakat. Bagaimana pula mari hadis lagu ni? Riwayat As-Salasah. As-Salasah ni, ialah Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasa'i. Buat Ibn Majah. Sanadnya kuat. Mana hadis ni sahih. Sanad orang yang meriwayat tadi kuat. Jadi bubuh dalam kepala dulu lagi ni, kita cuba nak konsep pegangan kita selama kini dan jadi pakaian tak kena keluar zakat. Lepas ni ada hadis ni. Hadis ni kata orang tino tu mari Nabi tersila tengok, ada gelang ni. Mau tu zakat ke dah gelang ni? Dia kata dok lagi dia kata. Munak ke kalau mu ni kena pagar api neraka. Tak sih dia pun cabung dia tahu lalu gelang dia. Jadi kita tak boleh nak jatuh hukum dengan tengok hadis ni. Kena baca bersama hadis akan datang. Lagu mana bendanya? Mari minggu depan. Wallahu